Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran sirah kita, pelajaran ke-22, sirah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey, pelajar boleh buka buku teks dan juga buku modul yang telah dibekalkan muka surat 22 sirah. Okey, yang pertama, apa yang kita akan belajar berkaitan dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Sebagaimana yang kita sedia maklum, pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Ia ini adalah negara pertama. Kalau sebelum ni kita tahu Rasulullah datang daripada Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Okey, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina asas utama atau prinsip asas sebuah negara Islam supaya menjadikan Madinah ni sebuah negara yang kuat? Yang pertama yang Rasulullah buat adalah membina masjid. Apa yang Rasulullah buat membina masjid. Apabila Rasulullah sampai saja ke kota Madinah, perkara pertama yang Rasulullah buat adalah mencari tapak masjid. Yang kedua, Rasulullah cuba memperkukuhkan hubungan di antara orang Islam daripada yang berasal daripada Mekah dan Madinah, yakni Muhajirin yang berasal daripada Mekah dan juga Ansar orang Islam yang menetap di Madinah, dengan mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah menggubal piagam Madinah. Apa maksud piagam Madinah? Ini Rasulullah membuat satu perlembagaan bertulis. Kalau kita melihat kembali menyelusuri sejarah, ini piagam pertama, perlembagaan negara pertama yang menjadi contoh kepada negara-negara luar. Okey, kita lihat lagi. Membina pusat perniagaan, sebab di samping kita perlu ada agama, perlu hubungan baik masyarakat, di samping kita ada undang-undang, kita juga ada ekonomi, sebab ekonomi penting untuk menjamin kekuatan atau kejatuhan sesebuah negara. Okey, zaman pemerintahan kerajaan Islam dia ada beberapa fasa kita tengok. Yang pertama, zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Khulafa ar-Rasyidin. Yang ketiga, pemerintahan Bani Umayyah. Yang keempat, pemerintahan Abbasiyah. Yang kelima, pemerintahan Utsmaniyah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al bil madinati dhi'fa ma bi Makkah min barakah. Wahai Tuhan, jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda keberkatan daripada yang engkau jadikan di Mekah. Maksudnya hebatnya Madinah. Okey, maksudnya dari segi sebagai pusat pemerintahan dan sebagainya. Okey, kita lihat pemerintahan Rasulullah dari beberapa aspek. Yang pertama dari segi aspek ketenteraan, yang kedua dari segi aspek kemasyarakatan, yang ketiga politik dan juga ibadah. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini di mana dari segi konsep ibadah. Walaupun Rasulullah sibuk macam mana pun, Rasulullah pertama dia mengikatkan hubungan menekankan hubungan di antara manusia dengan Allah. Asas dakwah yang Rasulullah cuba terapkan ini menyeru manusia supaya menyembah Allah. Kita lihat. Yang pertama, Rasulullah berfungsi jadi apa? Rasulullah akan mengimamkan solat fardu, kecuali pada ketika sakit diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat Rasulullah dia cubalah mengetuai, yang mana sebab konsep kita dalam perkara asas yang pertama, kita Islam ajar ni adalah kita melalui solat berjemaah, mana kita patuh atau walak pada pemimpin. Okey, yang seterusnya, Rasulullah menjadikan masjid sebagai syiar Islam, yang mana tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu, menyelesaikan sebarang masalah. Yang ketiga, Rasulullah mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya rapat dengan Allah. Yang keempat, Rasulullah istiqamah melakukan solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Kita lihat baru ni kita gambarkan dengan alhamdulillah peperangan di antara Gaza dan juga Israel, di mana dia lihat tentera-tentera dia menekankan sifat ikhlas, yang mana dia mewajibkan melazimi solat tahajud dan qiyam. Sebab di situ menggambarkan menjadi satu sumber kekuatan bagi umat Islam. Kita lihat pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi macam tu juga kekuatan tentera Islam. Okey, yang seterusnya, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah adalah kerana kesempurnaan akhlak yang mengamalkan perintah Allah. Okay, kita lihat seterusnya dari aspek kemasyarakatan. Ukhuwah teras kesatuan ummah. Kehebatan pemimpin Rasulullah telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling bantu-membantu
dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Kemudian terbentuknya sebuah masyarakat Madinah yang baharu gabungan Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Kejayaan ini dapat dilihat dari usaha baginda yang pertama mempersaudarakan sama Islam. Rasulullah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam, dalam persaudaraan Islam. Yang kedua, golongan Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya, janji untuk bantu. Maksudnya ambil tu, pegang dia, jaga dia. Kemudian orang Ansar akan bagi tempat tinggal, harta mala. Terdapat juga orang Ansar yang punya isteri lebih, dia menceraikan isteri dia semata-mata memberikan isteri pada saudaranya, sebab mereka telah kehilangan harta benda, tempat tinggal lah. Jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah daripada dicerobohi atau dijajahi oleh tentera luar. Hak kemasyarakatan dan kebajikan dijaga dan tidak diceroboh lah. Dari aspek politik, memaju kestabilan negara, Rasulullah SAW bijak menjaga keamanan dan kesertakan dan kestabilan negara Madinah. Strategi politik baginda seperti berikut. Yang pertama, dari aspek hubungan dalaman dan juga hubungan luaran. Rasulullah menggubal piagam Madinah sebagai perlembagaan negara secara bertulis lah. Piagam ni dibina atas keadilan al-adalah, yang mana atas dasar tanggungjawab dan juga keadilan, memastikan hak semua individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Okey, Rasulullah juga mengamalkan sistem bermesyuarat, sistem yang mana sistem syura, mendapat berbincang dengan para sahabat, meminta pendapat dan menetapkan sesuatu keputusan bersama. Kemudian dari aspek hubungan luar, untuk memacu politik bukan setakat kita dalaman je, kita perlu ada hubungan luar, sebab kita tak tahu kan. Okey, kita lihat Rasulullah mengadakan perundingan yang sebanyak mungkin lah dengan kabilah Arab di sekitar Madinah, sebab menjadi sumber kekuatan. Okey, Rasulullah mengikat perjanjian berkecuali supaya mereka tidak menyokong berperang mana-mana pihak. Rasulullah patuh pada syarat perjanjian tersebut. Rasulullah mengutuskan surat dan dia kepada kisah-kisah untuk diorang beriman. Okey, kita tengok seterusnya. Ketenteraan, menjulang maruah agama, mempertahankan nyawa. Yang ni ketenteraan ni memainkan satu peranan penting yang mana menjadi sumber kekuatan, sama ada ia digeruni oleh musuh atau tidak dalam proses pembinaan sesuatu negara. Yang mana kewibawaan Rasulullah dan aspek ketenteraan dapat menjaga maruah dan keselamatan umat Islam. Apakah Rasulullah buat? Yang pertama, dia mengutamakan perdamaian. Kalau orang Islam ni, dia utamakan perdamaian berbanding perperangan. Okey, menubuhkan pasukan peronda untuk mengawal, untuk mendapatkan maklumat musuh. Itu kena adalah perisik lah macam kita kalau sekarang ni. Memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan, mengetahui hampir semua peperangan dengan kemahiran tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Ini cantiknya Islam. Islam walau macam mana berperang pun dia ada dia punya dia punya prinsip dia. Tak boleh membunuh wanita, tak boleh menyerang harta benda awam, tak boleh bunuh kanak-kanak. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita lihat musuh-musuh Islam cuba bunuh anak-anak dan sebagainya. Sedangkan kalau ikut sebenarnya itu satu pencabulan hak asasi lah, sebagaimana yang telah kita tengok hari ini, di mana semua serata dunia menegakkan keadilan buat rakyat Palestin dan sebagainya. So kita kena ambil sama-sama menyertai itu, sebab itu adalah satu kebersamaan kita bersama dengan saudara kita se-Islam. Selain daripada itu, kita kena tahu kita kena sama-sama mempertahankan kota suci Palestin, kerana situ tempat para nabi dan juga situ terdapat sebuah masjid yang merupakan Masjid Al-Aqsa, di mana antara 3 buah masjid, kalau kita bersolat di sana pahalanya berganda berbanding kita solat di tempat kita, di masjid tempat kita. Okey, mengamalkan peperangan yang beretika, seperti tidak membunuh orang awam, tidak merosakkan tanaman. Inilah yang berlaku. Tapi apa yang berlaku, masyarakat dunia cuba memutarbalikkan fakta, akhirnya menuduh Islam sebagai teroris. Sedangkan Islam cuba membuat satu peperangan yang berdasar prinsip yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Strategi peperangan, mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh, yang mana kita kena ada strategi
Kalau tengok dulu ada, saya tak silap saya, masa pembukaan kota Mekah, Rasulullah suruh bilangan Islam ni tak ramai, orang Islam tak ramai, tapi dia menghidupkan api yang banyak sebab menggerunkan musuh. Bergerak secara rahsia, yang dipantas, tidak memberi peluang untuk musuh menyerang balas. Akhirnya musuh menyerah diri, melarikan diri. Seterusnya melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh, dapat mengelakkan penumbuhan. Kita tengok kalau macam saya suka kita lihat serangan psikologi yang mana apa yang dibuat oleh tentera-tentera pejuang di Palestin. Dia cuba cuba menghebahkan kehebatan apa yang dia dari segi penjataan, walaupun mereka tak ada jet pejuang kita kebadan sebagainya, tapi apa yang buat yang mampu menggerunkan musuh. Tidak panik, walaupun berada dalam keadaan genting, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Itulah yang berlaku. Okey, kita lihat sama-sama. Apakah kesungguhan Rasulullah dalam Qiyamul Lail? Daripada Al-Mughirah Syuqbah, Rasulullah menunaikan solat malam hingga kelihatan bengkak kaki dia. Maka dikatakan, kenapa kepada baginda, mengapa engkau menyusahkan diri sedangkan kau adalah Allah ampun dosa dia? Sebab apa? Yang pertama, Nabi nak jadi orang yang bersyukur. Antara intipati perjanjian Piagam Madinah berkaitan dengan bukan Islam. Yang pertama, kelompok Yahudi diiktiraf sebagai umat, dijamin keselamatan mereka. Yang kedua, setiap kelompok bebas mengamalkan amalan dan pegangan masing-masing. Yang ketiga, orang musyrikin Mekah tak boleh beri bantuan kepada Quraisy. Orang musyrikin Madinah tak boleh beri bantuan dengan orang musyrikin, orang Quraisy di Mekah. Antara Piagam Madinah, Rasulullah berfungsi sebagai ketua negara. Yang kedua, semua pihak perlu ikatan setia kepada pemerintahan Rasulullah. Yang ketiga, wajib menjaga kesucian kota Mekah. Kita lihat contoh surat undangan yang juga yang daripada Rasulullah, daripada Muhammad, hamba Allah dan pesuh Allah, kepada Maqawqis. Ini nama dia Maqawqis ni pemeluk agama Islam yang ni dia kata sewajarlah menyeru pada Islam. Kita lihat iktibar apa yang kita boleh ambil daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari segi ibadat, ini kita mengajar anggota keluarga rakan untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan, dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid, solat berjemaah. Ni yang dilakukan. Kalau lihat antara faktor kemenangan yang berlaku di Palestin, yang mana kalau lihat tentera-tentera dia mengutamakan solat berjemaah, majlis ilmu, dan juga sentiasa melazimi bacaan Al-Quran. Seterusnya, menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelaan seperti gotong royong, kenduri kendara. Yang keempat, memelihara hubungan baik, membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Yang seterusnya, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat serta koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Okey, seterusnya segi politik, berdisiplin, mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam, menyumbang idea untuk pembangunan kelab satuan disertai, tidak bersubahat dengan perbuatan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara, menanamkan sifat cinta akan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara, menjaga kekuatan fizikal mental dengan menyertai aktiviti sukan dan juga menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Okey, kita lihat medan peperangan Uhud, yang mana peperangan yang kedua yang berlaku dari Islam. Suasana getir berlaku apabila kumpulan memanah meninggalkan lokasi mereka hingga memecahkan barisan tentera Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi baru membuat pertahanan di Bukit Tinggi Uhud. Akhirnya tentera Islam dapat dikumpulkan semula dan kembali gigih menyerang musuh. Setakat itu saja, dan saya mohon nota yang saya cuba jelaskan pada ini yang merupakan adalah yang terdapat dalam modul, so pelajar boleh lengkapkan kekosongan yang ada dalam modul dan sila snapkan pada saya. Sekian, setakat itu saja kelas kita hari ini. Kita jumpa lagi pada akan datang.